Assalamualaikum, anak Abi Muhammad Fakhri. Hari ini Abi ingin cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini adalah manusia yang terunggul yang pernah ada di atas dunia. Dan Nabi kita bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diputrakan pada 12 Rabiul Awal ataupun bersamaan dengan 20 April 571 Masehi, bersamaan juga dengan tahun gajah. Ayahanda baginda yakni bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Namun telah wafat sewaktu Nabi masih lagi di dalam rahim ibunya. Bertepatan masanya, maka baginda dilahirkan oleh ibunya yang bernama Aminah binti Wahab tanpa cacat celah. Ibu Nabi pun telah menyusukannya selama 3 hari. Kemudian, baginda disusukan pula oleh Suwaibah. Dan akhirnya Suwaibah diberi ganjaran. Lalu ibu susuan yang seterusnya, Nabi kita disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Lalu dibawanya ke sebuah desa di luar daripada kota Makkah. Maka tinggallah Nabi dalam jagaan baik Halimah. Lalu baginda pun setelah itu dikembalikan kepada datuknya yang bernama Abdul Muttalib. Lalu baginda pun menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun setelah wafatnya bonda Nabi. Maka tinggallah baginda dalam pemeliharaan datuknya hanya untuk tempoh 2 tahun sahaja. Setelah itu, baginda pun dijaga dan dipelihara oleh ayah saudaranya yang bernama Abu Talib. Walaupun kehidupannya miskin, sebagai anak remaja, baginda telah berikhtiar membantu dengan mengambil upah, menjaga dan membela kambing, dan dengan upahan itulah baginda dapat menolong bapa saudaranya menyara kehidupan mereka sehari-hari. Nah, Muhammad Fakhri, anak Abi, Masya Allah, Nabi kita masih kecil lagi pun dah pandai berdikari. Masih kecil 6 tahun, seawal 6 tahun dah ditinggal ibu dan ayah. Maka kita kena pandai untuk menghargai ibu ayah kita. Lalu ketika Nabi berusia 12 tahun, bapa saudaranya pula yang bernama Abu Talib itu telah membawa Nabi ke negeri Syam, yakni di Palestin. Untuk apa? Untuk berniaga. Dan dalam pemergian inilah baginda telah ditemui oleh seorang pendeta Nasrani. Dan pendeta itu berpesan kepada bapa saudara Nabi agar memelihara baginda dengan sebaik-baiknya, kerana menurutnya Nabi kita Muhammad yang remaja itu bakal menjadi seorang Nabi. Jadi pada masa Nabi masih remaja, Nabi telah dinampakkan oleh seorang pendeta yang berbangsa Nasrani, beragama Nasrani ketika itu, mengetahui akan kelebihan Nabi kita. Maka diperingatkan oleh pendeta itu agar jaga Nabi yang masih remaja itu elok-elok. Dan apabila Nabi Muhammad telah berusia 25 tahun, baginda pun telah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Yang mana Khadijah ini seorang perempuan yang mulia dan sangat-sangat kaya. Lalu sebelum perkahwinan mereka, baginda telah membawa barangan dagangan Khadijah ke negeri Syam. Lalu banyak keuntungan yang dia dapat. Dan pada waktu perkahwinan itu, Khadijah isteri baginda telah pun berusia 40 tahun. Manakala baginda berusia 40 tahun, Nabi kita Muhammad pun telah diangkat menjadi Rasul Allah dan padanya terletak kewajipan menyampaikan perintah-perintah Allah kepada sekalian manusia. Nabi Muhammad mengajak manusia kepada agama Islam. Pengikut-pengikutnya pun makin bertambah. Dan ini yang menyebabkan musuh-musuh Islam merasa terancam. Dan mereka pun mula bertindak liar dengan mengancam dan menyiksa pengikut-pengikut Nabi. Jadi pada masa itu, pengikut-pengikut Nabi yang bersyahadah mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai utusan Allah diancam, diugut, dipukul dan dipelbagai-bagai dibuat untuk menyiksa dan meninggalkan agama Nabi. Dan di samping berbagai ancaman, mereka juga cuba untuk memujuk Nabi. Supaya apa? Supaya baginda menghentikan seruan kepada Islam. Tetapi Nabi tetap menghadapi mereka dengan tabah hati, walaupun berbahaya kepada diri Nabi SAW. Lalu suasana menjadi lebih cemas, sehingga di antara pengikut-pengikut Nabi pun pernah berhijrah ke Habsyah
sebuah negeri yang pada masa itu negeri belum beriman, tapi rajanya mahu untuk membela umat Islam. Jadi suasana berikutnya bertambah kabut apabila Abu Talib dan isteri baginda Khadijah mulai wafat. Pada masa itu orang yang membela Nabi wafat, anakku. Maka dalam ketika itu di Rundung Malang, baginda terasa sedih. Orang-orang yang ia cintai telah meninggalkannya, yang membela habis-habisan Nabi telah tiada. Nah, maka dalam perjalanan, dalam proses kehidupan yang dihadapi oleh Nabi, baginda pun mendapat satu pelawaan dari Allah. Pelawaan itu bukan calang-calang, anakku. Apa yang diberikan oleh Allah, yakni sebuah perjalanan Isra dan Mi'raj, yang diutus oleh Allah malaikat Jibril bagi melihat kekuasaan Allah. Maka ancaman ke atas Rasul kian bertambah, kian meruncing, sehingga mereka telah merancang untuk membunuh baginda. Maka itu Allah memerintahkan kepada Nabi supaya berangkat untuk meninggalkan Makkah dan pergi ke Madinah. Selepas perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat kekuasaan Allah, menerima salat. Nanti Abi akan cerita pada Fakhri bagaimana perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Tapi kita nak kenal Nabi yang begitu luar biasa, yang menerima pelbagai ancaman oleh musuh-musuh Islam, namun dapat satu perjalanan yang luar biasa, Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Lalu untuk meninggalkan keancaman, mendapatkan kedamaian, Allah suruh baginda dan pengikutnya untuk berhijrah. Berhijrah ke mana? Ke kota Madinah. Maka perjalanan itu, yakni hijrah Rasulullah, terjadi pada 12 Rabiul Awal setelah 13 tahun kerasulan baginda. Hari itu bertepatan dengan 28 Jun 622 Masehi, ataupun kurang lebih umur baginda 53 tahun. Di Madinah, Islam telah berkembang dengan pesat sekali. Bahkan dengan kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terdirilah sebuah masyarakat Islam dan sebuah negara Islam yang sempurna. Lalu baginda kemudian menubuhkan angkatan perang yang sangat hebat, dan dengan itu kedudukan Nabi dan kaum muslimin mulai padu dan kuat. Dengan izin Allah, mereka berperang dan menghadapi musuh-musuh Islam yang sangat-sangat zalim. Lalu Islam segera berkembang ke merata tempat, kerana dakwah yang tersusun sangat-sangat rapi. Perubahan besar kini terjadi di muka bumi dan orang-orang Islam mula disegani dan dihormati. Namun setelah 10 tahun Nabi bermastautin di Madinah, maka baginda kita yang mulia itu wafat dalam usia 63 tahun. Baginda telah berusaha menegakkan Islam selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, dan dakwah baginda tidak begitu diterima dan tidak meluas dengan baik berbandingkan dengan 10 tahun di Madinah, yang mana baginda telah menghasilkan berbagai-bagai keimanan di antara kaum-kaum Ansar, dan baginda berhasil memenuhi kewajipan yang telah diperintahkan Allah sebagai Rasul, menyampaikan risalah-risalah Allah untuk mengeluarkan manusia dari zaman kezaliman, zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang. Namun setelah kewafatan baginda Rasulullah, sahabat-sahabat baginda pula meneruskan perjuangan untuk menyebarkan Islam ke merata tempat, dan sampailah akhirnya sampai ke negara kita di rantau Melayu ini. Dan dari lembaran kehidupan Nabi Allah ini termuatlah dengan pelbagai kisah dan ragam yang indah dan menarik untuk kita hayati. Jadi anak Abi Muhammad Fakhri, Nabi kita begitu berjasa dalam hidup ini. Maka kita kena ambil pengajaran yang terbaik dan kita kena kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita menghina Nabi kita, kerana kalau bukan asbab perjuangan yang dibawa oleh Nabi, mungkin kita sampai hari ini tidak mengenal siapa Tuhan kita.
Kalau bukan kerana perjuangan Nabi, mungkin kita telah sampai di tepi-tepi neraka yang bakal menjuruskan kita tenggelam ke neraka Jahannam. Maka hormatilah Nabi, sayangilah Nabi, ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi agar hidup kita selamat dunia akhirat. InsyaAllah anak Abi kita sambung nanti pada perbincangan mengenai sejarah Nabi yang lain untuk kita ambil pengajaran. Demikian, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum.